Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Kita baca ayat 7. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Humul ladzina yaquluna la tunfiqu لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا ولله خزائن السماوات والأرض ولكن المنافقين لا يفقهون يقولون لئن رجعنا إلى المدينة لا يخرجن الأعز منها الأذل ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون صدق الله العظيم. هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله. Mereka lah orang yang berkata kepada orang-orang Ansar, janganlah kamu membelanjakan harta kamu kepada orang-orang yang ada bersama Rasulullah, yakni orang Muhajirin, hatta yang faddu, supaya mereka bersurai meninggalkan majlis bersamanya, yakni bersama Nabi. Walillahi khazainus samawati wal ardi, padahal bagi Allah jualah perbendaharaan langit dan bumi. Tetapi orang-orang munafikin itu tidak memahami hakikat ini. Walakinnal munafiqina la yafqahun, mereka tidak faham. Bicara tentang munafikin dalam suratul Munafiqun masih diteruskan lagi dalam ayat 7 ini, yang menyatakan mereka lah orang yang melarang orang lain, orang Ansar, dari memberi nafkah, dari berbelanja harta benda ataupun apa-apa saja kepada mereka yang duduk bersama Nabi SAW. Duduk bersama Nabi, tanya orang beriman. Tapi orang yang duduk bersama Nabi, orang yang tidak kukuh imannya ataupun orang munafikin, sakit hati melihat orang yang duduk bersama Nabi. Siapa yang duduk bersama Nabi sejak daripada Makkah lagi dalam perjalanan sampai ke Madinah, itu orang Muhajirin. Orang Muhajirin, mereka ini menjadi dalang untuk menghalang orang-orang Muhajirin ini daripada menghalang orang Ansar daripada mengeluarkan perbelanjaan, mengeluarkan nafkah, hingga mereka bersurai. Sebab kalau diberi nafkah kepada mereka ini, mereka akan duduk bersama Nabi, kerana mereka merasakan kelazatannya.
Walillahi khazainus samawati wal ardi, padahal Allah mempunyai simpanan harta ini, simpanan di langit dan di bumi. Tapi orang munafikin dia tidak faham perkara ini, sebab mereka terlalu cetek pemahaman mereka tentang Allah Subhanahu wa taala. Ini orang munafikin. Bagaimana orang mukmin? Orang mukmin dalam Islam ini dia ada dua bahagian, dua komponen yang mesti bergerak selari. Iman dan amal. Iman dalaman hati, amal luaran. Iman saja belum cukup, amal saja pun belum cukup untuk menjadi seorang mukmin yang sempurna. Iman dan amal. Apabila ataupun kita sebutnya juga akidah dan syariat. Akidah dan syariat. Akidah ni iman, syariat ini, syariat maknanya amal. Amal lah, syariat pelaksanaan undang-undang Allah Subhanahu wa taala. Itu syariat. Ataupun disebutnya tauhid dan ibadat. Kita ada tauhid itu iman. Iman mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, pada masa sama hendaklah juga beribadat. Ada aspek ibadat, ada aspek akhlak, aspek i'tiqad, aspek akidah, aspek akhlak. Apabila seseorang itu akhlaknya rusak, akidahnya pun turut rusak. Akidah bagaimana? Akidahnya baik tapi akhlak rusak. Mau kedua-duanya seimbang, sama-sama baik. Runtuh satu, runtuhlah juga yang satu lagi. Sebab dia dalam Islam tidak ada teori. Mesti teori itu diamalkan. Tak ada teori. Teori ini ciptaan manusia. Ciptaan manusia. Teori boleh tunduk kepada benar dan salah. Teori kadang-kadang hari ini benar tapi hari esok salah. Ini kebanyakan pemikiran manusia berdasarkan kepada teori ciptaannya. Jadi akidah dan amal dalam Islam. Akidah adalah akidah yang sahih. Akidah yang sahih. Amal juga mestinya sahih. Bagaimana akidah yang sahih? Akidah yang bertepatan dengan kitab suci Al-Quranul Karim dan sunnah Nabi. Demikian juga amal. Amal pun mesti ada rukunnya, syaratnya. Apabila cukup rukun dan syaratnya, maka sahlah dia. Sahlah. Orang munafikin ini orang yang sesat. Orang yang sesat dan mereka kebingungan dalam menentukan hidup mereka. Mereka tidak boleh lihat orang yang hidup bersama Nabi. Mereka mahu supaya orang-orang itu tidak duduk bersama Nabi seperti mereka. Ini sesat jalan. Dia tak boleh lihat orang lain mendapat hidayat, tetapi dia sesat dalam perjalanan ini, perjalanan menuju Allah Subhanahu wa taala. Ini munafikin yang diperkenalkan di dalam ayat ini. Adalah menjadi kewajipan kepada orang-orang Islam, jika mereka ingin mendapatkan jalan yang lurus, hendaklah mereka suburkan dua bahagian ini, ilmu dan amal, tauhid dan ibadat, akidah dan suluk. Suluk artinya akhlak, suluk, akidah dan syariah. Perlu dua sekali, mesti lurus, mesti betul. Syariah tanpa iman, syariah tanpa ibadat, tanpa akidah, syariah tanpa akidah, bagaimana keadaannya? Keadaannya bagaikan pokok tanpa buah. Berapa pokok tanpa buah? Daun buat sampah saja, buanglah. Ada tanam pokok mestilah buah, ada buahnya, buah boleh dia ambil manfaat daripadanya. Walau pada pokok itu nilai wujudnya pokok itu buahnya, bukan pokok. Kalau ada tujuan-tujuan yang lain, maka itu sampingan. Demikian juga manusia ini mahu kedua-duanya sekali. Sebab kalau salah satu daripadanya, itu masih munafik. Ya. Allah Subhanahu wa taala tidak mempunyai apa-apa keperluan daripada iman dan syariat manusia. Daripada akidah
daripada akhlak, daripada suluk manusia, dia tidak mempunyai apa-apa faedah daripadanya. Tetapi faedahnya ialah untuk kesempurnaan manusia sejagat, keamanan manusia, keselamatan mereka, maulah akidahnya dan akhlaknya, syariatnya, suluknya sempurna, betul. Adakah Allah Subhanahu wa taala mengambil faedah daripada amalan-amalan ini? Tidak ada faedah, tidak ada tujuan bagi Allah Subhanahu wa taala. Sama ada kita mengesahkan Allah ataupun tidak mengesahkannya, maka dia tetap sempurna. Kita bertasbih ataupun kita tidak bertasbih kepada Allah, Allah Subhanahu wa taala tidak kurang, dia tetap sempurna. Ini akidah kita begitu. Jika kita merasakan bahawa Allah Subhanahu wa taala mengambil sedikit faedah daripada amal ibadat kita, maka kita salah dan itu perlu dibetulkan. Ayat ini menyuruh kita supaya humul ladzina yaquluna la tunfiqu, mereka lah yang memberi nasihat. Yaquluna berkata, memberi nasihat, yakni kepada orang muhajirin, la tunfiqu ala man inda Rasulillah, jangan kamu belanja kepada orang yang berada bersama dengan Nabi. Orang muhajirin, orang yang berhijrah daripada Makkah ke Madinah, tidak membawa harta, tidak membawa isteri, tidak membawa keluarga, tapi mereka datang sebatang kara. Orang ini mengharapkan rezekinya datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Mereka cukup tinggi tawakal mereka, sebab datang musafir ke negeri orang, pada siapa yang mereka akan bergantung. Jadi jika ada orang yang merasa kasih sayang kepada mereka, merasa rahmah kepada mereka, mereka akan campaklah apa-apa saja pun untuk mengalas perut mereka, untuk mengalas perut. Keadaan yang seumpama ini, akhlak orang-orang Ansar ini memberi sedikit nafas panjang kepada orang muhajirin, kerana mereka sedia membantu. Bantuan ini sebenarnya, bantuan ini namanya nafkah, perbelanjaan. Di dalam Islam dia ada istilah-istilah khas. Ada namanya sedekah, ada namanya infak, ada nama tabarru', ada nama ihsan dan berbagai-bagai lagi. Nafkah ini, nafkah bukan hanya harta. Seorang boleh memberi nafkah dengan tenaga yang ada padanya. Tolong angkat barang dia, tolong beri khidmat kepada dia, tolong urut belakang dia. Ini nafkah. Nafkah, kita ada kemahiran, dengan kemahiran kita dapat bantu orang lain, namanya juga nafkah. Nafkah bukan hanya satu, bukan hanya kepada wang yang ada, harta yang ada kita beri kepadanya, maka nafkah. Tidak. Kita dalam keluarga misalnya, kita memberi nafkah kepada isteri, kepada anak-anak, kepada keluarga kita semuanya, bukan hanya wang. Mana nafkah? Nafkah tu bukan duit. Nafkah tanya nafkah, silap. Jika orang menyatakan saya mahu nafkah, maka saya mahu wang. Saya mahu wang tiap-tiap bulan 2,000 satu bulan, mahu nafkah. Tak ada, bukan macam tu nafkah ni. Nafkah ni semua pertolongan yang kita beri. Boleh jadi harta benda, boleh jadi yang kita pertolongan itu melengkapkan barang-barang yang ada dalam rumah, itu pun nafkah. Boleh jadi juga kadang-kadang memerlukan tenaga. Dia sakit, kita urut belakang dia, umpamanya kita tolong gosok dia misalnya. Anak-anak kita beli basikal kepadanya, kita hantar dia ke sekolah. Duit tak bagi sebab kita tak ada duit, mak dia bagi umpamanya. Kita tak beri nafkah. Hamba Allah ni, dia beri nafkah kepada anak-anak dia, dia sudah beri, dia sudah tolong. Jadi jangan silap tentang nafkah. Tentang nafkah tak boleh silap. Kadang-kadang naik mahkamah, pergi mahkamah tuntut nafkah. Memalukan pula bila sebut nafkah ni, dia kata nafkah batin. Nafkah batin ni kita istilah saja. Dalam agama kita dia tak ada nafkah batin. Nafkah batin. Kalau dia pun nak pergi nafkah juga, pakaian sebut nafkah, tapi dia tidak. Dia panggil benda lain lah. Ya. Humul ladzina yaquluna la tunfiqu ala man 'inda Rasulillah hatta yanfaddu, sehingga mereka bersurai.
Jadi bersurai bila tidak ada nafkah, tak ada orang bawa nasi lemak, tak ada bawa roti canai, mereka duduk sekejap, mereka pun bersurai lah. Nampak sudah kuliah Nabi itu jual macam tu. Maknanya tu faham dah tu. Maknanya ada roti canai, ada nasi, ada nasi lemak, ada. Tak bunyi suara dia bergerak kepala aja. Padu jawab dia, ada. Ada tak ada cara tu. Yalah. Begitu. Ini nafkah. Hari ini pun macam itulah juga. Kalau ada nafkah tu boleh tahan sikit lah. Tapi bila tidak ada nafkah ni, bertahlil pun dia tak sedap sikit. Orang ajak suruh semaya hajat. Lepas ni ada semaya hajat, ada apa-apa dah. Ada semaya hajat, ada makan? Tak ada makan. Semaya hajat apa? Hatta yang faddu, hingga mereka bersurai. Mereka akan bersurai. Tapi kalau ada makanan, ada jamuan, maka tak bersurai lagi lah. Lambat bersurai. Tunggulah dulu. Tunggu lagi. Misalnya senang hati. Ini nafkah kita sebutkan tadi bermacam-macam keadaan nafkah ini. Nafkah ini hatta kita senang hati tunjuk kepadanya dengan muka manis juga namanya nafkah. Nabi SAW menggalakkan supaya nafkah ini bergerak terus. Dalam sebuah hadis riwayat Abu Hurairah, hadis kursi, Allah berfirman, ya ibna Adam, wahai anak Adam, unfiq alaika, berbelanjalah kamu, aku akan belanja pula kepada kamu, yakni aku akan balas balasan perbelanjaan kamu. Unfiq alaika, belanjalah, nasi aku beri belanja kepada, aku balas perbelanjaan kamu. Infak dengan pengertian yang kita sebut tadi mutlak. Ada sedekah khusus. Sedekah merupakan malun mutaqawwam, harta yang mempunyai nilai. Sedekah lah dia, harta yang mempunyai nilai. Boleh nilai dengan wang, berapa harga barang ni, sebidang tanah ni berapa, ini sedekah, ini zakat, ini namanya ni. Infak dia mutlak. Mutlak ini harta pun termasuk, ilmu pun termasuk, pangkat pun masuk. Pangkat ini macam mana kita nafkah pangkat ini sebenarnya tanda tangan ni harga mahal ni, sila luluskan. Sila luluskan. Yang ada tanda tangan, tapi pangkat tu, itu ketua besar, itu menteri, itu sila luluskan. Tapi kalau tanda tangan kita nak pergi tunjuk ke mana, tunjuk sendiri, itu pun dah jatuh dah. Kamu ni orang mana ni, datang daripada mana, pernah ke datang ke pejabat ni? Tak pernah. Patut pun orang mari tanda tangan tuk ngulu dia. Buat pergi ke mana? Itu ya, itu namanya pangkat. Boleh nafkah pangkat, boleh juga nafkah tenaga kita. Boleh hari cuci kawasan masjid, kita tak ada duit tapi kita ada tenaga, mari nak kena sapu, buang sampah, bersih rumput misalnya. Khibrah, itu namanya pengalaman, kekuatan. Khibrah, pengalaman, juga kemahiran. Kita pandai apa, kita pandai membuat kursus, umpamanya beri kursus. Ini amalan pernah diajar oleh Nabi SAW kepada Bilal bin Rabah Al-Habashi. Nabi SAW pernah bersabda, dia kata, anfiq ya Bilal, bernafkahlah kamu wahai Bilal, wala takhsha min zil arshi iqlala, dan jangan kamu bimbang habis daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Barang yang ada pada Allah banyak. Bernafkahlah, Tuhan boleh bayar, Tuhan boleh ganti apa yang ada, apa yang kurang. Tak ada yang kurang di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kurangnya pada manusia, yang tak cukupnya manusia. Di dalam Al-Quranul Karim dan di dalam hadis menyatakan kepada kita banyak faedah nafkah ini. Nafkah dia memudahkan kita hidup mudah, menjadikan kita sehat. Cuba bayangkan kalau kita berbelanja, kita tolong kawan pun senang hati dan kita pun senang hati. Ini boleh memanjangkan umur, menjadikan kita sehat.
Dalam sebuah hadis menyatakan sesiapa yang ada hajatnya dia tak sihat, dia sakit dia ni dah lama dah sakit, tak sembuh-sembuh lagi. Doktor pun banyak dah berjumpa, doktor kata tak ada penyakit misalnya lah, ataupun ada penyakit ni ubat dia tak ada ubat ni, penyakitnya penyakit tua, tak ada ubat dah, ada ubat dah, tak datang. Doktor dia kata tak apa, tak datang pun cukup lah. Tapi dia tak katalah macam tu, nak datanglah, tapi penyakit tua dia tak ada dah, tak ada ubat dah. Macam tu. Ubat yang sebenarnya ialah berbelanja kepada orang yang memerlukan pembelanjaan. Berilah sedekah, berilah infak kepada mereka, tolonglah sebanyak-banyak yang mungkin. Kita akan merasai nikmat nafkah itu, merasa segar, merasa sehat. Kalaupun tak sehat akan merasa sehat. Sebab kita dapat lihat orang lain daripada keadaan yang merana sebelum ini sakit, tapi setelah kita berbelanja kepadanya maka dia nampaknya sehat. Itulah dia. Kesehatan itu memberi kepada kita rasa ketenangan hati melihat keadaannya yang sehat. Jadi hadisnya begitu banyaklah dia dalam Al-Quranul Karim menyatakan faedah sedekah, faedah infak ini. Infak yang secara mutlak, infak apa saja yang ada berilah kepada mereka. Ayat mengenai zakat ini pun juga infak. Allah Subhanahu wa taala berfirman, khudh min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa salli alaihim inna salataka sakanun lahum wallahu sami'un alim. Surah At-Taubah. Khudh min amwalihim, ambillah harta mereka sebagai sedekah. Sedekah tu zakat ataupun sedekah itu bukan dia zakat tapi sedekah, beri untuk kebaikan, beri harta, beri barang, sedekah. Ataupun bukan beri barang, beri manfaat. Kita ada kemahiran, kita boleh beri kepadanya kemahiran, boleh beritahu kepadanya apa yang pengalaman yang kita punyai tentang sesuatu perkara yang dia memerlu kepadanya. Ini boleh dimasukkan dalam sedekah. Bila Nabi terima sedekah ini, sedekah kepada Nabi, beri kepada Nabi itu bukan Nabi yang menerima sedekah. Sedekah itu untuk umat Islam. Nabi dia tak boleh terima sedekah. Sedekah itu faedahnya tutahhiruhum, boleh membersihkan hati mereka. Bila memberi sedekah, hati menjadi bersih. Ini ubat. Penyakit-penyakit nifak sudah tidak ada lagi, atau boleh dikurangkan sedikit dengan sebab kita beri sedekah. Penyakit munafik boleh sembuh. Wa tuzakkihim biha, dan boleh membersihkan mereka, dosa juga boleh bersih. Wa salli alaihim, dan doalah kepada mereka. Inna salataka sakanun lahum, doa kamu boleh memberi ketenangan kepada mereka. Jadi kita dua perkara kita kena belajar. Pertama, kena belajar beri sedekah, dan yang kedua kena belajar menerima sedekah. Ada orang tak pandai terima sedekah, ada, dia kena tanya juga, pandai terima sedekah, pandai terima sedekah, tapi lebih pada itu tak pandai lah, tak pandai itu namanya. Sedekah bila diterima mestinya doa kepadanya, mesti doa. Ajaraka tu jangan ajarakallah, ajarakallahu fima a'taita. Ajarakallahu fima a'taita. Kalau ajarakallahu tu Allah lindungi engkau, ajarakallahu, mudah-mudahan Allah berikan pahala kepadamu. Doa orang kepada orang yang memberi sedekah kepada kita itu sangat mustahak, dia akan dapat faedah daripadanya. Kalau tak doa pun Tuhan nak bagi tu, Tuhan bagi, tapi adab menerima sedekahnya itulah dia, ajarakallahu fima a'taita. Kemudian selain daripada itu faedah boleh menyembuhkan penyakit, memberikan seorang itu mukanya manis. Dia panggil apanya, orang yang muka manis ni, ini sedekah boleh menyembuhkan penyakit dan menjadi pemanis muka. Pemanis muka, nampak ceria bila orang dia beri sedekah, ceria. Orang nampaklah ceria. Kita nampak dia tak beri sedekah lagi kepada kita pun, tapi dia selalunya beri sedekah bila berjumpa dengan dia berilah apa-apa. Belum beri sedekah lagi nampak dah ceria dah. Ceria ni pun mahal juga harganya. Jika kita lihat orang tu nampaknya tak suka, pada hati dia tak ada apa-apa, pasal dia mudah
berat untuk memberi senyum manis kepada orang lain. Ini merupakan satu penyakit yang boleh diselesaikan dengan memberi sedekah. Itulah dia sebabnya sedekah mempunyai banyak jenis kerana dia mengubati banyak penyakit, bukan satu penyakit tapi banyak penyakit. Ada tabarruk, ada ihsan seperti yang kita sebutkan tadi. Semuanya ini merupakan penawar-penawar yang sesuai dengan penyakit seorang itu. Sekarang dulu, wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.